Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, saya Nur Aina Farhana binti Othman daripada OUM Kota Baru. Iaitu saya akan present berkaitan personality, assignment untuk personality. Okey, pengenalan dia iaitu lelaki dan wanita tergolong dalam spesies yang berbeza dan komunikasi antara mereka masih di peringkat awal. Mengikut Bill Cosby, ramai orang termasuk Bill Cosby menganggap perbezaan antara lelaki dan wanita adalah besar, begitu besar. Begitu besar sebenarnya komunikasi antara jantina mungkin sukar. Banyak contoh daripada budaya popular mengukuhkan pandangan tentang perbezaan melampau antara jantina, tetapi adakah ia tepat? Lelaki dan wanita ni mempunyai peranan biologi yang jelas berbeza apabila ia berkaitan dengan penyebaran spesies, tetapi sejauh mana perbezaan secara psikologi adalah soalan yang lebih baik kontroversi yang memerlukan penyelidikan prior untuk menjawab dan dengan secukupnya. Sama ada punca atas perbezaan jantina psikologi adalah evolusi atau sosial budaya. Memahami bagaimana lelaki wanita berbeza dalam cara berfikir, merasa, berkelakuan boleh memberi penerangan tentang keadaan manusia. Okey, mengikut Zulilawati Yusni 2015, trait personality merupakan watak kepribadian dan sahsiah yang dimiliki oleh seseorang individu. Dan mengikut Sajat 2012, ia juga merupakan satu set ciri-ciri dalaman atau faktor dalam individu yang mempengaruhi pemikiran, tingkah laku dalam konteks yang berbeza berdasarkan persekitaran dan budaya. Okey, 5 ciri besar trait personality. First is mempunyai sikap terbuka iaitu open to experience. Kedua, mempunyai kesedaran. Ketiga, bersifat sosial. Keempat, berpendapat sama, maksudnya senang mencapai persetujuan. Yang kelima, bersifat neurotik. Okey, mengikut Fingles dan Costa 2001, corak ini konsisten dengan laporan sebelumnya tentang perbezaan jantina pada peringkat aspek di mana wanita mendapat markah lebih tinggi daripada lelaki pada aspek yang menandakan keterbukaan. Mengikut Oath 2010, oleh kerana perbezaan jantina dalam kecerdasan boleh diabaikan merentasi jangka hayat, corak ini kemungkinan besar menunjukkan bahawa wanita berpersepsi tentang kecerdasan mereka sendiri, mungkin mencerminkan peningkatan harga diri atau keyakinan diri. Okey, next iaitu mempunyai kesedaran. Mempunyai kesedaran ni bermaksud nilai mempunyai kesedaran yang tinggi iaitu ciri personality di mana seseorang individu amat berhati-hati semasa membuat sebarang keputusan atau suatu kualiti yang wujud dalam diri seorang individu yang bertindak mengikut
kesedaran mindanya. Ciri ini juga merujuk kepada seseorang yang mempunyai kesedaran yang diantaranya merangkumi kehidupan seharian kita, persekitaran, bentuk kesedaran kita wujud melalui tindak balas impas kita. Kesedaran kita berdasarkan cara kita mengawalnya, mengurusnya dan cara bertindak berdasarkan impas yang diterima. Antara ciri dia juga ialah golongan ini seperti boleh dipercayai sanggup bekerja keras, menepati masa, kemas dari segi kerjayanya dan kepribadian luarnya, berdisiplin, bercita-cita tinggi, mempunyai atau suka pada kehidupan yang teratur. Akan tetapi, satu masalah yang dihadapi oleh golongan ini adalah sering bekerja keras atau gila bekerja dan dikategorikan dalam satu tingkah laku tersebut sebagai perilaku kesempurnaan kompulsif keterlaluan. Tambahan pula, individu yang tinggal dalam nilai ini kadang-kala membosankan disebabkan oleh sifat atau sikap mereka yang tidak ingin mengambil risiko, kurang ingin terdedah kepada persekitaran. Okey. Yang ketiga is extroversion bersifat sosial, iaitu suka bergaul. Bersifat sosial, suka bergaul. Maksudnya di sini golongan yang berada dalam kumpulan ini biasanya bersikap mesra antara satu sama lain, penuh bertenaga dan biasanya bersikap positif. Individu yang tergolong dalam golongan ini juga mempunyai minat terhadap orang lain atau persekitaran berbanding dirinya sendiri. Persepsi dan perspektif mereka terhadap sesuatu perkara itu terutamanya tentang hidup, pada kebiasaannya ialah mereka menganggap perkara itu adalah positif. Bagi golongan ini juga, dunia ini merupakan gelanggang mereka semasa berada di dalam kumpulan. Mereka sangat suka bercakap, menilai diri mereka dan mendapat perhatian. Berbanding dengan kumpulan ini, terdapat satu kumpulan lagi yang betul-betul berbeza dari kumpulan peramah atau extrovert, iaitu kumpulan yang dikenali sebagai golongan pendiam. Golongan pendiam atau introvert ini kurang dari segala aspek yang dimiliki oleh kumpulan golongan peramah. Antara ciri personaliti yang dimiliki oleh golongan ini adalah seperti kurang bertenaga, suka bersendirian dan biasanya kurang berhubung dengan masyarakat sekeliling. Okey, mengikut kata Frigo Coastal 2001, ketegasan sebaliknya mencerminkan sifat yang berkaitan dengan agensi dan penguasaan selaras dengan penyelidikan terdahulu yang menunjukkan perbezaan jantina yang memihak kepada lelaki, aspek seperti ketegasan dan pencarian keseronokan. Okey, kami mendapati bahawa lelaki mendapat markah skor yang lebih tinggi daripada wanita asertif. Corak perbezaan jantina ini dalam arah bertentangan pada tahap aspek juga ditemui untuk skor metrik tertinggal. Okey. Selain itu, mereka juga mendapati perbezaan jantina yang kecil tetapi ketara dalam extroversion keseluruhan supaya wanita mendapat skor lebih tinggi daripada lelaki walau bagaimanapun coraknya lebih mencerminkan keramahan, pengalaman emosi positif menemuan bahawa skor wanita lebih tinggi daripada lelaki. Semangat adalah konsisten dengan penyelidikan terdahulu yang menunjukkan corak yang sama dalam 5 aspek besar keterlibatan dan emosi positif.
Okey, iaitu agreeable, berpendapat sama, senang mencapai persetujuan. Okey, maksudnya di sini meniru penemuan sebelumnya, terdapat perbezaan jantina ketara dalam agreeable yang mana wanita cenderung kepada markah yang lebih tinggi daripada lelaki dan corak ini diukur adalah sama satu untuk aspek belas kasihan, kesopanan. Apabila diukur dari segi skor mentah atau baki skor, belas kasihan paling jelas mewakili kecenderungan untuk melabur dalam orang lain secara emosi dan bergabung pada tahap emosi merangkumi ciri-ciri seperti kemesraan, empati. Kesopanan menggambarkan kecenderungan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, mengelak daripada mengambil kesempatan daripada mereka dan berkaitan dengan sifat seperti kerjasama dan pematuhan. Penemuan bahawa wanita mendapat lebih skor tinggi daripada lelaki pada kedua-dua aspek adalah konsisten dengan menunjukkan wanita lebih percaya dan patuh berbanding lelaki. Okey, perbezaan jantina dalam agreeable mungkin berkaitan dengan perbezaan jantina dalam konstruasi diri. Lelaki cenderung mempunyai penafsiran kendiri yang bebas atau rasa diri yang berpisah daripada perwakilan kognitif orang lain. Wanita mempunyai konstruktif diri yang saling bergantung di mana rasa diri mereka termasuk orang lain. Mengikut Marcus dan Kitayama 1991. Okey, Cross dan Maxson 1997 juga mengatakan perbezaan jantina ini dikaitkan dengan perbezaan motivasi, tingkah laku seperti wanita mempunyai kumpulan sosial yang lebih saling berkaitan dan bersekutu. Okey, oleh itu wanita mungkin lebih bermotivasi daripada lelaki untuk mengekalkan ikatan sosial dan emosi mengubah sifat yang lebih menyenangkan. Okey, neuroticism bersifat neurotik, mempunyai gangguan emosi. Okey, sifat ini merujuk kepada mereka yang kebiasaannya berpandangan negatif. Mereka yang bertahap tinggi dalam sifat ini mulanya merasa satu sifat yang negatif khusus seperti kemarahan, kemuraman, ketakutan atau kebimbangan sesuatu isu, tapi kemungkinan orang ini merasakan lebih daripada salah satu emosi negatif pada satu-satu masa yang tertentu atau pada masa yang sama juga. Okey, mereka juga dalam golongan yang mempunyai emosi yang reaktif. Ini dikatakan demikian kerana mereka bertindak dengan lebih beremosi terhadap sesuatu perkataan atau peristiwa yang pada pandangan atau tindak balas orang lain adalah biasa. Reaksi mereka terhadap perkara-perkara ini adalah lebih tertekan. Mereka lebih cenderung untuk memandang sesuatu situasi yang normal sebagai mengancam nyawa dan kececewaan hidup mereka sebagai sesuatu yang sangat susah disebabkan emosi-emosi negatif berpanjangan. Pada kebiasaannya, golongan ini tertekan sepanjang masa disebabkan oleh faktor-faktor ini. Golongan ini tidak dapat berfikir secara logik akal. Okey, sebaliknya kekurangan perbezaan jantina yang ketara dalam volatility apabila mengawal pengeluaran kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahawa komponen penting volatility ialah kecenderungan untuk mudah marah dan mudah marah. Lelaki kadang-kala didapati mendapat markah lebih tinggi daripada wanita pada ciri-ciri seperti kemarahan atau permusuhan mengikut Swiss 1991. Okey, mengikut Matsumoto dan Fontaine 2008 memandangkan fakta bahawa volatility sebahagiannya mencerminkan sifat yang berkaitan
dengan kerengsangan dan kemarahan. Perbezaan ini mungkin disebabkan oleh perbezaan budaya dalam norma sosial yang berkaitan dengan ekspresi kemarahan. Okey, kesimpulan bagi tajuk ini adalah dengan memeriksa kepribadian pada tahap 10, aspek 5 besar kami menunjukkan bahawa perbezaan jantina dalam ciri kepribadian adalah lebih meluas daripada biasanya dilaporkan. Dalam setiap satu daripada 10 sifat yang dinilai, perbezaan jantina yang ketara adalah jelas bagi sesetengah. Domain Big Five ciri tahap aspek menunjukkan perbezaan jantina biasanya tidak jelas untuk domain yang lebih besar iaitu ketelitian dan keterbukaan, kecerdasan dan perbezaan jantina untuk extroversion biasanya sangat kecil. Sekian, terima kasih daripada slide saya.